أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما ورزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira wa khairu jaza. Terima kasih saudara Ustaz Fairuz selaku pengurusi majlis dan juga yang telah mengimamkan fardhu maghrib bersama-sama. Seterusnya kepada ahli jawatan kuasa Surau Ikhwan serta kepimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita ditemukan dalam Sayyidul Ayyam Syahrul Rajab, yang mana salah satu daripada bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dinyatakan dalam Al-Quran, inna iddata syuhur indallah ihda asyar, bahawa sesungguhnya isna asyar, aku turunkan di dalam bulan ini ada 12 bulan. Dalam ayat seterusnya Allah menyatakan ada arba'atun hurum, bulan yang diharamkan ada 4, iaitu yang sekarang ini kita berada padanya, bulan Rajab, dan diikuti dengan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi kalau Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, sudah tentu ada kelebihannya tersendiri. Dan pada bulan Rajab lah di antara bulan yang Nabi SAW angkatkan doa, yang mana imam kita pun tadi membacakan, mudah-mudahan menjadi amalan kita dalam sepanjang bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkatan pada bulan Rajab dan Sya'ban. Keberkatannya apa ni tuan-tuan? Kita selalu dengar perkataan keberkatan, berkat, berkat. Apa maksud berkat ni? Berkat ni ialah kebaikan. Kebaikan. Apa yang kita lakukan ni dengan kebaikan, itu dinamakan keberkatan. Keberkatan. Wa ballighna Ramadan, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan. Orang yang sampai pada bulan Ramadan adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan kebiasaan kita sampai bulan Rajab, seterusnya pada bulan Sya'ban, orang kita selalu mengadakan kenduri dalam bulan Sya'ban. Kalau orang Jawa dipanggil bulan Ruah. Bulan Ruah ni maksudnya bulan arwah. Tuan-tuan tunggu je lah. Bulan Sya'ban ni kerja lain tak ada, makan gitu. Pagi, petang, siang, malam makan. Saya dulu kat kampung, kendurinya maghrib, setiap maghrib lah, ataupun isyak. Tapi bila dah macam ni, saya pergi mengajar tempat-tempat orang-orang Melayu, lepas subuh pun kenduri. Pukul 10 kenduri, lepas sebelum zuhur kenduri, lepas zuhur kenduri, lepas asar kenduri, maghrib kenduri, isyak kenduri, berebut-rebut kenduri. Jadi yang kesian imam. Kesian imam.
Jemaah tak apa, tak datang dia tak cari, tapi imam dia cari. Siapa nak buat tahlil tu? Padahal tahlil tak ada apa pun. Apa maksud tahlil? Tahlil tu ialah la ilaha illallah. Itulah tahlil. Jadi kalau duduk kenduri, Al-Fatihah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu nama tahlil ke? Ya, tahlil lah tu. Kita selalu sebut tasbih. Tasbih mana tasbih? Subhanallah, alhamdulillah. Itu adalah tahmid, takbir. Allahu Akbar. Itu nama takbir. Tahlil, la ilaha illallah. Jadi ibu-ibu, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni saya dipanggil Ustaz Fairuz daripada tahun lepas, dan saya datang ke sini bukan kali pertama, ni kali kedua. Kali kedua saya datang, beberapa tahun dululah. Dan kuliah saya pun tak jauh daripada sini, saya ingat. Setiap hari Sabtu, minggu pertama di Penggalan Minyak, saya bawa kitab Riyadhus Salihin. Jadi itu kuliah saya setiap minggu hari Sabtu. Hari Sabtu bagi 3 masjid, hari Ahad bagi 3 masjid. Jadi ada beberapa masjid lagi minta ni, minta dapat. Tapi Saudara Fairuz minta terkena betul-betul tempat yang kosong. Jadi itu yang saya dengan minta izin pada imam saya lah, imam dua, untuk saya ke sini. Jadi dibenarkan, alhamdulillah saya sampailah. Jadi itulah, nak datang ni pun agak-agak berbelit-belit dalam ni rupanya. Anak Cina pakai singlet, kita pakai singlet pergi kedai. Kalau kerana jalan tak berbelit, dah lama saya sampai. Jadi saya sampai tadi betul sampai maghrib. Jadi insya-Allah, ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita akan mengupas kisah tentang Isra Mi'raj, tapi tajuk yang diberi ni untuk memantapkan akidah, iaitu menguatkan kita punya i'tikad, akidah. Akidah ni diambil daripada perkataan akad. Pernah dengar perkataan akad? Ibu-ibu pernah dengar perkataan akad? Akad apa yang ibu dengar? Oh, bapak-bapak yang jawab akad nikah. Bapak-bapak sensitif dengar perkataan akad nikah ni. Ibu-ibu menyampah dengar. Sebab dah lama tak akad nikah kan? Tulis sekali tu. Kalau berani, pergilah angkat lagi. Jadi akad ni maknanya ikatan. Ikatan. Ikatan apa? Akidah ni ambil daripada perkataan ikatan kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sampai kat mana ni? Rumah Allah. Inilah rumah Allah yang Allah cipta bagi kita, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dunia Allah jadikan banyak. Dipanggil masjid, diambil daripada perkataan sujud. Jadi isim makan dipanggillah masjid, iaitu tempat untuk kita sujud. Jadi kat dunia ni Allah letakkan beberapa tempat untuk makhluk dia. Yang pertama dibuat, di antaranya ialah untuk para malaikat. Satu je untuk para malaikat tempat sujud dia. Kat mana? Iaitu di Baitul Ma'mur. Ini yang Nabi SAW sampai ke Baitul Ma'mur, tempat para malaikat. Para malaikat dia akan bertawaf di Baitul Ma'mur. Kita tak nampak. Ini untuk para malaikat. Dan setiap hari para malaikat ni akan bertawaf seramai, kalau kita manusia kita kata ramai, malaikat ni bukan manusia. Dengan bilangannya 70,000 para malaikat. Setiap hari akan tawaf, dan malaikat ni tawaf hanya sekali sahaja dalam seumur hidup dia. Bermaksud malaikat ni banyak. 70,000 satu kali tawaf. Sehari sekali je lah dalam seumur hidup dia. Itulah Baitul Ma'mur. Kemudian Allah berikan pada langit dunia, dipanggil ialah Baitul Izzah. Jadi kat dunia ni Allah jadikan Baitullah, iaitu rumah Allah. Mana rumah Allah? Inilah. Ini rumah Allah. Kenapa Allah bagikan kat dunia ni banyak rumah Allah? Sebab diberikan peluang bagi kita. Untuk apa? Ambil manfaat yang Allah berikan kita berada dalam rumah Allah. Rumah Allah tak sama dengan rumah-rumah yang lain. Seperti mana pengurusi bagi tahu, kita datang ke sini adalah salah satu daripada jalan untuk syurga Allah Ta'ala. Atas daripada akidah
kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Nabi bagi tahu malaikat ni berebut-rebut, malaikat ni bergaduh ada pada waktu 3 tempat. Di antaranya dia bergaduh sebab apa? Sebab kita. Sebab kita, iaitu apabila orang melangkah kaki dia daripada rumah ke rumah Allah. Dia ambil ismail daripada rumah, datang rumah Allah, malaikat bergaduh. Bergaduh malaikat macam mana? Kalau kita ni bergaduh macam mana? Kita kat sekolah, cikgu bagi kertas berebut, cikgu bagi pensil berebut. Aku nak. Malaikat ni berebut. Sebab apa? Nak catatkan amalan yang tuan-tuan buat. Dan dijatakan bahawa dengan doa para malaikat untuk kita. Ada 3 waktu. Pertama, bila kita ni melangkah ke rumah Allah Ta'ala. Jadi malaikat bergaduh. Jadi tuan-tuan, ramai tak ni? Ramai kan? Alhamdulillah. Tapi ramai lagi yang tak datang. Sebab apa tak datang? Sebab tak nak malaikat bergaduh. Tuan-tuan faham? Oh, tuan-tuan faham. Alhamdulillah. Jadi inilah muka-muka yang cari gaduh, para malaikat. Tuan-tuan, malaikat ni doakan kita 2 ni. Dalam mana kita berada rumah Allah. Pertama, dia minta, ya Allah, berikan kerahmatan bagi kita. Rahmat ni ialah belayan kasih sayang Allah pada hamba dia. Rasa iman kita datang ni, Allah sayang sangat. Dan seterusnya, minta malaikat pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-hambamu ini. Iaitu kita. Selagi mana kita duduk ni, malaikat tak henti-henti minta ampun untuk kita. Itu satu waktu. Yang kedua ialah waktu bila mana seseorang itu duduk berwirid. Duduk berwirid, sama-sama kita berwirid. Iaitu kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat terus pun mencatatkan, berebut-rebut. Jadi mulai hari inilah bila kita tahu kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah manfaat itu. Itu bagi orang yang beriman yang ada iktikat. Iktikat iaitu ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kena ada timbul rasa kasih sayang kita, sesuatu perbuatan yang kadang perkara itu adalah sunat menjadi wajib bagi kita. Kalau kita tak buat, maka dia akan menjadi satu kerugian bagi kita. Sebab tu kena ada timbul perasaan tersebut. Macam mana sahabat-sahabat dulu. Abu Bakar, Sayyidina Umar berebut-rebut nak buat kebaikan. Malahan Sayyidina Umar cemburu dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar cemburu dengan Sayyidina Umar. Sebab dua-dua ni sahabat Nabi yang Nabi kata kita akan masuk syurga, beginilah keadaannya. Waktu Nabi berada di dunia, sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar, sebelah sini adalah Sayyidina Umar. Dia kata begini kita jalan kat dunia, beginilah kita akan masuk dalam syurga. Kekuatan keimanan Abu Bakar dengan Umar, percaya dengan kata-kata Nabi, sampaikan digelarkan As-Siddiq dengan peristiwa apa? Peristiwa Isra' Mi'raj inilah, untuk melangkah ke dalam syurga. Dua-dua ni tak henti buat amal. Kewafatan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar teruskan sunnah. Sayyidina Umar pun sama. Sayyidina Abu Bakar membaca Quran, Sayyidina Umar membaca Quran. Kena ada perasaan macam tu. Sayyidina Abu Bakar membaca Al-Quran secara perlahan. Sayyidina Umar dibaca kuat. Jadi tuan-tuan dibaca kuat ke baca perlahan? Kejap kuat, kejap perlahan. Alhamdulillah, dua-dua tuan-tuan buat. Jadi Sayyidina Abu Bakar dibaca perlahan sebab apa? Bila dibaca perlahan, dia terasa dalam hati dia dengan kata-kata kalimah yang Allah Ta'ala turunkan, wahyu Allah Ta'ala. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pula dibaca dengan kuat apa? Dia rasa bagi dia ni satu perasaan yang takjub lah. Kekuatan. Dia bagi semangat pada Sayyidina Umar. Itulah Sayyidina Umar baca kuat. Sayyidina Abu Bakar baca perlahan. Amalan dia tak putus. Begitu bila Nabi kata jangan tinggalkan solat witir pada setiap hari. Sayyidina Abu Bakar buat selepas Isyak. Habis main Isyak, habis dengan witir, habis dengan ba'diyah semua, ditutup dengan witir, barulah Sayyidina Abu Bakar tidur. Tapi Sayyidina Umar tidak. Lepas daripada Isyak dia tidur. Dia akan buat bila? Sebelum subuh, waktu subuh. Maksud sebelum masuk subuh, Sayyidina Umar dia baru buat witir. Nabi tanya, ya Umar, kenapa kamu buat selepas daripada Isyak tidur dan sebelum subuh? Kerana aku yakin aku akan bangkit sebelum subuh
dan aku akan tutup amalan aku satu hari sebelum masuk subuh dengan witir. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu buat selepas Isyak ya Abu Bakar? Sesungguhnya aku khawatir, aku tidur dan aku tidak terjaga sehinggalah masuknya waktu subuh. Sebab tu aku buat selepas Isyak. Jadi tanya kita buat waktu bila? Waktu tarawih. Allah. Waktu ada tarawih baru buat witir. Buatlah setiap hari. Sebab amalan Nabi tak pernah tinggal sampai wafat Nabi. Witir tu nampak sikit je. Nak buat berapa rakaat? Nabi pernah buat 9, 7, 5, 3, 1. Nabi pernah buat semua. Sebab apa? Nabi nak menunjukkan pada umat dia ni, witir ni boleh buat sampai 9. Paling malas 1. Yang tinggal lah witir tu. Jadi kalau niat witir 1, usalli sunatan witri rakaatan. Kalau tu kita buat masa tarawih 3, 2 salam. Pergi kampung lain dia buat 3, 1 salam. Balik dia pening, termenung, tak tidur. Sebenarnya buat 3 rakaat 1 salam ke 2 salam. Nabi pernah buat 2 sekali. Pernah dia buat 1 salam, pernah dia buat 2 kali salam 3 rakaat. Jangan jadi pening lah. Yang pening tu bila kita tak tahu. Kalau kita tahu, insya-Allah jadi mudah kita untuk beramal. Inilah ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, kelebihan-kelebihan yang Allah bagikan pada kita. Yang ketiga, bila orang rasa sejuk sangat, lalu dia kena ambil sembahyang. Jadi tangan dia jadi kebas. Malaikat bergaduh. Sebab apa? Sebab amalan daripada hamba Allah ni. Kita tak, kita negara-negara luar lah. Kalau musim salji, susah ambil sembahyang, dia akan rasa kebas. Jadi itu di antara amalan-amalan. Kita yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala memang berikan. Bila manusia itu akan sedar bahawa Allah akan berikan kata-kata ini melalui Nabi SAW, itu benar. Ialah apabila seseorang itu dah tinggalkan dunia, baru dia sedar. Sebab Allah yang bagi tahu dalam Al-Quran, dalam surah Sajadah, Allah bagi tahu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, aku dah lihat, ya Allah. Siapa kata? Manusia yang kata sebenarnya. Aku dah lihat, ya Allah, macam ni rupanya azab kubur, macam inilah kedudukan kubur, perkampungan perkuburan macam inilah. Absarna, aku dah lihat. Wa sami'na, aku dah dengar. Jeritan-jeritan dalam kubur tu dia dengar. Manusia yang hidup dia tak dengar, tapi makhluk lain dengar. Kita tak dengar. Kalau kita dengar, ya Allah, nak pergi kubur pun kita takut. Tak payahlah dengar jeritan. Dengar dia jawab salam pun kita dah takut. Betul tak? Kan hukum memberi salam tu adalah sunat, jawab wajib, betul? Tapi kita kena ingat, ada memberi salam hukumnya tak wajib dijawab. Wajib dijawab, tak minta dijawab. Tak wajib dijawab. Ustaz Fairuz bagi salam tu solat, mana kita jawab? Jangan jawab. Hukumnya adalah tak wajib jawab. Kalau kita jawab, tak sahlah sebab kita tak beri salam. Kan Ustaz Fairuz bagi Assalamualaikum warahmatullahi, jemaah semua jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Fairuz orang yang sah, kita batal. Yang wajib dijawab bila kita hidup sama-sama ni. Kita masuk, tengok surah Assalamualaikum, Waalaikumsalam, wajib jawab. Kan tuan-tuan tahu hukum kan? Tahu kan? Masa muda-muda dulu, macam mana nak ngurat orang sebelah? Assalamualaikum, tak jawab. Pandai pula jawab. Masa tu jadi ustaz, Assalamualaikum, tak jawab, berdosa. Waalaikumsalam. Itu wajib jawab. Tak minta dijawab, kat kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tuan-tuan minta dijawab. Tak minta, cuba kalau dijawab Waalaikumsalam. Dah lama tak datang. Agak-agak buka Yasin tak baca tak? Waalaikum, dia tak cakap dah lama tak datang, dia jawab je Waalaikumsalam. Mana yang jawab?
Itulah sekali dia tahu. Tapi orang dalam kubur ni tahu? Tahu. Tapi itulah keadaan dia, dah tak boleh buat apa-apa dah. Dia nak naik kat dunia tak boleh. Masa tu semua jadi persaksian. Al-yawma nakhatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Waktu hari yang telah khatam, selesai dah. Waktu tu, waktu dah terakhir dah, manusia mulutnya ditutup. Afwahihim, tak boleh dah. Wa tukallimuna aydihim, tangan. Aydihim ni dia bercakap, takallam. Wa tashhadu arjuluhum, maka kaki ni, arjulum, rijlun, kita punya kaki ni akan berjalan, dia jadi saksi Maha suci Allah. Dan dia tak ada pembohongan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, itu sebagai mukaddimah untuk Isra' Mi'raj malam ni. Dekat setengah jam baru mukaddimah. Tak tahulah habis pukul berapa. Ustaz Fairuz pun tak bagi tahu habis pukul berapa. Agak-agak pukul 10 boleh tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan tunggu saya balik. Sebab kat sekolah, kat masjid ni pun ada mesyuarat. Jadi memang pengurusi bagi tahu kita buat malam Jumaat, ustaz tak pergi. Dia ada je, sebab saya tiap-tiap malam. Kecuali semalam lah, semalam memang saya ngajar kat kampung. Jadi dia memang bagi tahu, ustaz tak ke mana. Rupa-rupanya ke mana juga. Jadi ni kan saya dah maklumkan lah. Tapi mungkin saya dah selesaikan kerja saya. Saya kena cari penceramah. Sebab kat kampung tu tiap-tiap tahun saya ceramah. Jadi saya kata mintalah orang lain. Kata. Biasanya pawang dia tak minta orang kampung. Tapi orang kampung tak diminta saya juga. Tapi hari kali ni saya panggil pawang luar. Mana penceramah luar. Jadi ibu-ibu ayah yang rahmati Allah Ta'ala. Ni peristiwa Isra' Mi'raj memang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Salah satu daripada surah yang Allah turunkan dengan kalimah Subhana, Maha suci Allah. Kenapa Allah letakkan Subhana? Sebab memang tak ada manusia yang boleh buat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra bi 'abdihi laila. Kenapa Allah buat pada waktu malam, dia tak buat waktu siang? Semua tu ada hikmah. Kenapa Allah tak letakkan waktu siang? Sebab kalau siang kan semua nampak. Kenapa? Sebab Allah nak menguji iman manusia. Dengan berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj, manusia terbagi pada 3 golongan. Satu golongan orang yang tolak, tak percaya langsung. Yang kedua golongan was-was. Ya tidak, ya tidak, ya tidak. Yang ketiga golongan yang percaya. Takkid dalam hati. Memang apa sahaja kata-kata Nabi, semua tak ada yang dusta kecuali yang benar. Yang diucapkan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Inilah. Jadi ada tak sampai sekarang? Ada. Di antara orang yang beriman dan kita percaya perkara itu semua adalah betul. Perkara mukjizat. Tak ada perkara yang dikatakan bahawa dusta sedangkan Nabi berjalan sepertiga malam. Sepertiga malam maknanya waktu malam tu Nabi berjalan sampai subuh. Maknanya bukan satu hari perjalanan tu, bukan dekat. Jauh, 1,500 km. Subhanallah. Kenderaan masa tu adalah unta ataupun kuda. Kelajuan tu, sebab tu dinaikkan dengan burak. Apa maksud burak? Maknanya kilat. Kilat. Jadi kelajuan tu macam mana tuan-tuan? Dalam sesaat, kilat ni boleh sampai kelajuan 3,500 km. Jauh dia, 3,500. Kilat tu. Perjalanan dia, Allah Ta'ala jalankan. Itu sesaat. Sebab tu nak cerita ni tentang kepercayaan. Kita bagi orang Islam yang percaya. Kenapa? Dalam Al-Quran. Dan sendiri Al-Quran itu adalah salah satu daripada rukun iman yang kita percaya. Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa tak percaya kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia kufur. Hukum hakam yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, kalau dia tak percaya, dia kufur. Sebab itulah hukum panduan bagi manusia. Sebab tu siapa yang baca Quran, dia akan rasa tenang. Dia akan rasa tenang.
Dia akan rasa cinta. Sebab itulah dalam bulan Rajab sampailah kehidupan kita seterusnya diajar bagi kita ni untuk terus beramal. Bukan daripada rukun yang iman yang kita percaya dan kita lakukan, dan itu semestinya wajib, tapi dengan tambahan perkara-perkara yang kita tambah dalam kehidupan kita. Kalau kita ni nak jadi orang yang Allah Ta'ala suka, Allah redha kita, Allah kasih kita, Allah balas dengan syurga. Mulai berjab ni kita banyakkan dengan puasa. Kedua, banyakkan dengan solat. Ketiga, kena banyakkan dengan baca Quran. Keempat, kita kena banyakkan dengan zikir. Yang kelima, kena banyakkan dengan sedekah. Ni 5 dalam bulan Rajab. 5 perkara ni jangan tinggalkan, sebab kat situ semua ada faedah. Kita percaya sebab Allah akan balas, semua balas. Kita untung jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa untung dia? Masya-Allah. Kalau dulu umat-umat terdahulu buat baik, Allah balas 1. Buat jahat, Allah catatkan dengan 1 kejahatan. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Allah nyatakan dalam Al-Quran kan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah nyatakan kebaikan kalau seorang itu buat, Allah balas dengan 700 kebaikan. Belum cerita tengah hadis-hadis Nabi yang lain. Barang siapa yang beristighfar, Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati wa a'udzubika min dzambi. Baca tu. Siapa baca sekali saja waktu pagi, dia seumpama beristighfar 1000 kali. Kalau dia baca dengan waktu petang, sama juga. Seumpama dia beristighfar 1000 kali. Siapa yang cakap ni? Nabi SAW. Nabi cakap tak ada yang dusta. Semua betul. Sampaikan yang dalam kubur tu pun jawab betul. Siapa yang kata betul? Abu Jahal. Abu Jahal cakap betul. Dia minta dengan Nabi di Badar. Dia dah masuk dalam liang lahat. Dia dah ditanam oleh Nabi. Nabi yang tanam Abu Jahal. Tak ada kena-mengena dengan darah. Darah Abu Jahal, dia adalah pak saudara kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia tak ada kena darah dengan Nabi SAW. Dia mati di Badar. Mati di Badar. Kepala dia putus. Dipancung oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Putus kepala dia. Sebab peristiwa itulah banyak saya dah cerita dalam ceramah-ceramah saya. Tapi Nabi SAW tak tahu. Masa itulah baru dia tahu. Dah duduk dalam tu. Tapi itulah, masa dah terlewat dah. Padahal dia lah di antara orang yang paling dekat dengan Nabi, dengar kuliah dengan tausiah Nabi kat Mekah. Dia selalu dekat dengan Nabi. Tapi Allah tak pilih. Nabi berdoa, minta di antara Umar lain. Antara Umar bin Hisham ataupun Umar Al-Khattab. Allah pilih Umar Al-Khattab. Orang yang gagah perkasa lah. Kalau Gusti kat Mekah memang dia menang tiap-tiap tahun. Selepas dia Islam, dia kalah Gusti dengan Nabi SAW. Sebab Sayyidina Umar ni besar orang dia. 9 kaki tinggi dia. Lebih kurang tinggi tiang. Kalau Sayyidina Umar masuk sini, kena pecah pintu ni. Sembayang ni pun tak mau. Sujud. Tu Sayyidina Umar naik kuda, kaki dia cecah kat lantai. Cecah kat tanah. Pernah dia lompat ke kuda, patah pinggang kuda. Kita pun lompatlah naik kuda, lompat. Kuda ketawa, kita patah pinggang. Sayyidina Umar. Dimasukkan Abu Jahal masuk dalam tu. Nak minta ampun, nak kembali. Tak. Semua Nabi ceritakan. Sebab tu kena banyakkanlah. Kita dah percaya dengan perkara Isra Miraj, dengan keimanan kita. Kita bacalah dengan hadis, dengan Al-Quran, kita mutalaah, cari guru, belajar, buat amal. Dengan sembahyang sunat, banyakkan sembahyang sunat. Tahajud tu buat. Ibu-ibu, ayah-ayah, bila lagi kita nak buat? Jangan suka-suka sangat untuk dunia ni. Jangan suka-suka sangat. Tengok anak belikan kek, bukan main suka lagi. Happy birthday to you, happy birthday to you. Tahu tak umur kita makin meningkat, 53, 54, 55, 66, 67. Semakin hari kita sambut hari jadi, semakin kita dekat.
Semakin kita dekat mati, itu pun ketawa, hihihi, tiup, gembira. Tapi ingat tak bahawa kita ni makin lama makin dekat, kita nak gembira je. Buatlah amalan. Nabi kata barang siapa yang solat tahajud. Bila tahajud? Bila kita dah tidur. Kedua, pada waktu malam. Itu nama tahajud. Jangan waktu siang. Itu terkejut. Malam tu tahajud. Sembayang sunat tahajud 1 rakaat. Siapa buat 1 rakaat sembahyang solat tahajud, maka pahala dia seumpama sembayang sunat waktu siang 1000 rakaat. Tapi sembahyang sunat tahajud paling kurang berapa rakaat? 2 rakaat. Bermaksud pahala dia seumpama 2000 rakaat pada waktu siang. Sebab tu bangun malam tu Allah kejutkan, bangun nak terkencing, bangun. Sebab kencing manis, bangun. Bila bangun lepas kencing tu ambil sembahyang. Sembahyanglah 2 rakaat, lepas tu tidur. Kalau dah tak saat, tidur. Tapi tak nak buat. Bila kita nak buat? Fadilat dia besar tu. Pergi Mekah bukan main, kita pun buat kat sana kan. Sampai kita pun tak tahu sembahyang apa, sembahyang apa. Waktu bulan Ramadan, betul. Allahu Akbar. Kita pun kan Allahu Akbar. 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kita tanya tadi sembahyang apa pula? Entah, aku pun tak tahu. Tadi dah sembahyang tahajud ni, sembahyang hajat lah. Ikut sembahyang hajat. Habis sembahyang hajat, Allahu Akbar, dia sampai 4 salam. Lepas tu nyanyi, sembahyang apa? Mekah tak ada sembahyang lain kecuali tahajud. Malam Ramadan akhir tu, tahajud, habis tahajud, habis tahajud, habis tahajud. Sebab malah sunat-sunat yang lain tu boleh buat waktu siang, waktu lain. Tapi kalau kita nak buatlah tak apa. Tapi orang kita dah terbiasa. Bila qiyamul lail, mesti package. Tahajud 2, taubat 2, hajat 2, tasbih 4, witir 2, tambah 1. Itu pun kalau sempat. Sempat sebab apa? Sebab banyak. Ataupun tak ngantuk. Kalau kena witir, silap-silap. Bukan witir. Kalau kena tasbih, silap-silap dia lelap masa sujud. Subhanallah. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi. Percaya? Memang kita percaya. Sembayanglah 2 rakaat sebelum fardu subuh. Kamu akan dapat keberhasilan, keuntungan dia macam dunia ni serta isi dia, kelebihan dia yang Allah Ta'ala berikan. Sembayang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu belum solat duha. Tengok kelebihan solat duha. Lebih 10 daripada kelebihan Allah bagi dengan solat duha. Perbanyakkan solat. Solat zuhur 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Nabi bagi tahu melalui hadis daripada Ummu Habibah, jaminan untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Solat sunat qabliyah dan ba'diyah subuh, zuhur. Kita buat dua-dua kan? Tak apalah, buatlah. Sebab kat situ banyaklah di antara yang diajar dengan kita sunat muakkad, sunat rawatib 12 rakaat. Kita tambahlah sebab Allah bagikan oleh Nabi SAW, bagi tahu kata asar kita buatlah 4 sebelum ni. Maghrib ba'diyah, tuan-tuan buat ni kelebihan ba'diyah. Allah yarham Ismail kamu ceritakan dalam ceramah dia, kita buat 2 rakaat ba'diyah, Allah ampunkan dosa kita 20 tahun yang ke belakang. Baru tahu, kalau aku tahu aku buat. Alhamdulillah Allah bagi kat kita malam ni, buatlah. Isyak, ya Allah, isyak, apa kata Nabi? Siapa yang solat isyak berjemaah, kata Nabi, dia seumpama telah bangkit sepertiga malam. Kita sembahyang isyak sama-sama ni, dia macam kita bangkit pukul 3 pagi sampai ke subuh kita beramal. Padahal berdengkur bukan main lagi. Malahan sampai mengigau. Tapi orang sembahyang isyak berjemaah, itulah fadilatnya. Tak nak ke? Ini semua janji-janji daripada Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak solat jemaah pada waktu isyak, di antara diberikan tanda-tanda bagi orang munafik. Allahu Akbar. Siapa yang solat isyak kemudian diikuti dengan 4 rakaat selepas daripada isyak dengan solat sunat,
maka dia seumpama beramal seperti mana malam Lailatul Qadar. Semua kelebihan. Itu solat aja. Belum lagi tentang Quran. Sebab itulah Allah yarham pesan. Tapi itulah kenapa kita susah nak buat. Sebab kita ini telah ditawan dengan dua ujian kita. Satu ialah syaitan. Yang kedua ialah hawa nafsu. Inilah yang kontrol nak asut kita. Syaitan lah yang ajar. Dia bisik. Sebab tu kena lawan. Kena lawan dengan apa? Allah berikan dengan ilham dan juga Allah beri dengan akal. Allah berikan ilham, diberikan bagi kita ini. Ilham ni maknanya satu kebaikan yang Allah berikan melalui malaikat beri pada kita. Orang kita panggil idea. Itu dinamakan ilham. Tapi ujian kita ialah syaitan. Memang dia ganggu. Sebab tu susah. Susah. Itulah kata bila kita ini dah niat minta tolong pada Allah Ta'ala, Allah akan tolong. Ya Allah tolong. Kalau kita tak biasa tahajud, cubalah minta, ya Allah bangkitkan aku, ya Allah, aku nak bangun malam, ya Allah. Itu doa ibu-ibu ayah-ayah. InsyaAllah bangkit. Tapi Allah tak pilih untuk tahajud. Sebab apa? Minta kejutkan je. Itu yang bila dia terkejut, dia bangun macam ni. Suami dia kata, dah bangun. Nak tahajud. Yelah. Abang pergilah dulu, abang pergi bilik air dulu. Suami dia masuk bilik air, dia pun akhirnya suami dia sembahyang subuh. Bangun-bangun dah subuh dah. Abang dah subuh baru nak kejut, dia kata. Tadi abang dah kejutkan dah. Ya ke? Mana ada? Awak saya cakap suruh saya abang masuk dulu bilik air. Ya ke? Allah kejutkan, Allah kejutkan. Tapi Allah tak pilih untuk solat. Ada orang minta, boleh ya Allah, aku boleh nak buat. Tapi Allah tak pilih. Akhirnya dia tidur malam awal pun bangun dia subuh juga. Sebab Allah tak pilih. Sebab tu tanya kita, makin kita berusia, makin pendek kita tidur. Betul tak? Siapa yang tua lah. Siapa yang perasaan dia muda, dia akan rasa dia tidur banyak. Orang yang tidur banyak ni ialah orang muda. Bayi. Kalau ada bapa-bapa kerja tidur je, itu bukan tua, itu baby tua. Sungguh. Tapi alhamdulillah ibu-ibu bapa-bapa kat sini tak tidur, semua mata bulat-bulat tengok saya. Sebab memang banyak di kalangan bila majlis ilmu je banyak yang tidur. Sebab tidur dalam ni pun malaikat tetap doakan. Tak apa. Malaikat tetap doakan kita majlis ilmu masuk syurga juga. Amin. Tak apa. Kalau tuan-tuan rasa nak tidur, tidurlah. Tapi hakikatnya yang Allah bagi, usia kita ni makin meningkat, makin sikit tidur. Carilah akhirat ya ibu-ibu, cari akhirat. Dah puas kita hidup kat dunia, apa lagi kita nak? Apa lagi kita nak? Percayalah, kat dunia ni tak ada bagi kita ni manfaat, kecuali manfaat yang paling besar adalah akhirat. Dunia kita genggam, betul tak? Semua lahir, tangan semua genggam, memang dia nak. Betul tak? Bayi lahir, tangan genggam. Tapi bila mati, tengoklah, semua tangan terlepas. Itu gambaran dia. Sungguh. Kalau tidak, takkanlah tudung sampai satu almari. Betul tak? Ibu-ibu tudung sampai satu almari tu, itu baru tudung, belum baju. Telekung berapa pasang? Sampai roboh palang apa? Palang almari tu. Bang, tolong bang. Patah dah bang. Kenapa patah? Dia punya besi ni tak kuat bang. Dia tak cakap baju banyak. Besi tak kuat. Gitu. Maha suci Allah. Sebab apa? Itulah manusia. Semua terlepas. Kejar dunia kita tak dapat apa-apa. Kejar akhirat kita akan selamat. Bukan bermaksud kita tinggal semua dunia. Tidak. Nabi ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik dunia, baik akhirat. Kita kejar dua-dua. Sebab itu yang kita doa. Nabi ajar pun macam tu doa dia. Tapi orang kejar pada dunia, dia akan habis, semua terlepas. Ada satu kisah. Kisah Nabi Musa AS. Kisah Nabi Musa. Cerita Nabi Musa lah. Nabi Musa ni seorang Nabi yang diberi mukjizat. Kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Kelebihan Nabi Musa ni, dia pernah tumbuh
seorang daripada orang Kipti tumbuk, mati sekali tumbuk je. Kekuatan Nabi Musa. Dia pernah tampar ataupun tumbuk malaikat, cacat muka dia. Malaikat kena tumbuk, banyak-banyak malaikat. Tak ada seorang manusia yang dapat pukul malaikat kecuali Nabi Musa. Dia datang. Siapa kamu? Malaikat maut. Boom, dia bagi. Datang malaikat maut jumpa Allah. Musa tumbuk aku. Allah pulihkan. Kalau kita malaikat maut menggeletar kita. Tapi dia bertumbuk. Nabi Musa ni kelebihan dia. Sampaikan orang Israel cakap apa? Bani Israel kata apa? Musa ni banyak cacat pada badan dia. Penuh dengan kudis, kusta. Panau, macam-macam. Sebab tu dia badan dia tak pernah orang lihat. Tapi Allah tunjukkan mukjizat dia. Dia mandi tu, baju dia sangkutkan kat batu. Nabi Musa masa selepas mandi, dia nak ambil baju kat atas batu tu bergerak. Nabi Musa datang nak ambil lagi, batu tu bergerak. Air Nabi ambil kayu, dia cari nak tarik, batu bergerak. Air ni batu tu bergerak-gerak. Batu tu macam berlari. Nabi Musa terpaksa kejar. Subhanallah. Air ni dia kejar, orang Bani Israel tengok Nabi Musa dengan badan dia putih, melepak, sado, cantik. Dia kata apa yang kita katakan semua tu adalah dusta. Rupanya keindahan yang ada pada tubuh Nabi Musa AS. Ini bukan cerita bohong dongeng, ini mukjizat pada Nabi Musa. Hari ini dia nak belajar. Ya Musa, ajarkan aku. Ya Musa dengan ilmu. Nabi Musa pun bawa dia punya umat dia. Okeylah, marilah. Nak tengok orang yang cinta kepada dunia, dia dapat apa. Nabi Musa pun pergilah. Dia bawa, sebelum pergi tu dia cakap, sekarang kita nak pergi bermusafir, nak ikut belajar dengan aku, maka ikut. Nabi Musa pun bagi 3 keping roti. Ambil 3 keping roti. Jadi untuk apa? Bekalan makan. Jadi Nabi Musa jalan. Sampai pertengahan Nabi Musa berhenti. Mana roti yang aku berikan pada kamu? Kata ni ya Musa. Dia bagi 3 keping. Nabi Musa pun ambil sekeping. Sekeping untuk kamu. Sekeping lagi, simpan. Sekeping lagi simpan. Jadi Nabi Musa pun makan. Yang sekeping lagi tu, dia makan oleh kaum dia ni yang nak belajar. Tapi bila dibagi suruh simpan, dia peganglah dua-dua tu. Jadi dia koyak roti tu. Sekali koyak dapat. Nasib baik faham tuan-tuan ni. Makan. Jadi dia dapat dua. Nabi Musa sekeping. Lepas tu dia makan. Habis dulu. Nabi Musa kata makan sekeping, dia makan dulu. Nabi Musa jalan. Penat, dia berhenti lagi. Dia kata, penatlah. Mana roti yang sekeping tadi, yang baki tu? Tuan-tuan tahu tak apa dia jawab? Dia tak jawab. Dia diam. Ya Musa jauh lagi tak perjalanan dia? Dia orang tanya lain, dia jawab lain. Siapa tu? Itulah manusia. Jomlah pergi masjid. Siapa ceramah? Oh, Ustaz Dalan. Oh, tak kenal lah kita. Tak apalah, pergilah. Dia celok-celok juga. Ni dah masuk waktu. Baru pukul berapa? Pukul berapa? Dah masuk waktu. Tapi dia celok-celok. Nabi Musa kata, mana yang sekeping lagi? Yang Musa jauh lagi ke nak pergi? Nabi Musa dah tahu dah. Ini nak manusia. Akhirnya Nabi Musa pun tak apalah. Tak dapat makan sebab dia dah balun 2 keping. Akhirnya dia jalan berhenti. Nampak seekor kambing. Nabi Musa tangkap. Disembelih. Pembantu dia ni pun, umat dia ni pun datang pegang kambing tu disembelih. Akhirnya kambing tu mati. Nabi Musa AS pun angkatkan doa. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kehebatanmu ya Allah. Kambing tu yang dah mati, darah tu dah melilit, tiba-tiba sambung balik. Kambing tu dah terbaring, tiba-tiba bangun balik. Mek, kata. Ya Musa, kambing hidup balik ya Musa. Musa, kambing ni kamu dah sembelih tadi, hidup balik. Nabi Musa kata, kamu hairan ke? Aku hairan ya Musa, kenapa dia boleh hidup balik? Nabi Musa, aku kata aku tak hairan dengan kambing tu boleh hidup balik. Aku hairan roti sekeping tu mana dia? Tak, aku hairan ya Musa. Tapi dia tak jawab. Dia tak jawab pasal kambing. Pasal roti dia tak jawab. Nabi Musa pun jalan lagi. Nak melintas satu sungai besar dalam. Kata kita kena melintas seperti sini. Ya Musa, macam mana nak melintas ni? Sungai ni besar. Dalam tak tahu apa ada. Daga ke, biawak ke, buaya tak tahu. Nabi Musa pun angkat doa. Ya Allah. Akhirnya Nabi Musa jalan atas air. Dia bawa kaum dia ni berdiri sama dia. Ikut aku jalan. Nabi Musa jalan atas air. Diikuti.
Dia pijak-pijak, macam pijak lantai, tak tenggelam. Air ni melintas. Jadi ibu-ibu ayah boleh cuba, sungai ini besar kan, baca doa dia melintas. Kalau tenggelam jangan cari saya lah, cari Ustaz Fairuz. Mana Ustaz Dalan? Saya cerita ni tentang mukjizat Allah berikan pada Nabi Musa. Dia melintas sampai melintas lepas. Ya Musa, ajarkan kepada aku. Ajar apa? Macam mana kaki ni boleh tak tenggelam? Macam jalan atas daratan. Kenapa? Kamu hairan? Aku hairan sungguh ya Musa. Aku tak hairan. Kau tak hairan? Tak. Yang aku hairan mana roti sekeping tu. Allah. Asyik tanya roti. Ya Musa, jauh lagi ke ya Musa? Tak apalah, jalan lagi. Akhirnya jalan-jalan Nabi Musa jumpa satu ketul emas besar ni. Jumpa emas. Subhanallah. Jumpa lagi emas. Ada 3 ketul emas. 3 ketul emas jumpa. Ya Musa. Apa ni Musa? Inilah emas. Emas ya Musa. 3 ketul besar. Milik siapa ni? Ni milik kita. Kita jumpa Qarun. Kita panggil Karun lah. Harta Karun. Rikas. Ni jumpa ni. Harta jumpa ni. Ya Musa. 3 ketul ya Musa. Ya. Nak buat apa ni? Sekarang milik kita. Ya Musa. Kaya kita. Kaya. 1 ketul ni untuk aku, kata Musa. Ni 2. Ada belin 2. Dia ada seorang kan? Ya Musa. Yang 2. Yang 1 tu untuk engkau. Ya Musa. 1 lagi Musa. Terus dia tanya 1 lagi. Padahal dia dah dapat 1. Nabi Musa kata, 1 lagi tu untuk orang yang makan roti. Aku ya Musa. Tuan gelak. Tuan faham ke? Apa maksud dia? Kalau bab dunia, Masya Allah, aku ya Musa, aku yang makan. Masa tanya kat sungai tak nak aku, tanya kat kambing tak nak aku. Inilah manusia. Untung tak? Akhirnya Nabi Musa kata, tak apalah, kamu nak kan, ambillah. 3-3 untuk engkau. Untung ke tak? Ibu-ibu, ayah-ayah faham tak cerita ni? Kalau tak faham, saya berhenti je ni. Faham tak? Jadi yang ikut Nabi Musa kata, kamu ambillah 3-3. Untung tak yang ikut dia tu? Untung kan? Sebab apa untung? Sebab tuan-tuan tak dengar cerita sampai habis. Sebab tu kata untung-untung. Mana belum untung lagi? Sebab 3 tu dia nak bawa balik susah. Akhirnya dia duduk macam mana nak bawa balik. Nabi Musa tinggalkan. Dia tinggalkan emas ke ikut Nabi Musa? Dia tinggalkan Musa jalan seorang. Dia dapat emas 3. Lepas ni aku pencin lah. Tak payah tunggu 60. Harta dah banyak. Sampai mati tak habis. Betul lah Nabi kata, seseorang tu kalau dapat harta 1 gunung emas, dia minta akan jadi 2. Ini cerita-cerita tentang Isra Mi'raj, semua cerita tentang kepercayaan akidah. Dibagi tajuk akidah kan, sebab tu saya cerita tentang kepercayaan je. Saya boleh cerita tentang peristiwa tu, tapi peristiwa tu tentang mungkin boleh cerita lain. Tapi nak cerita akidah ni, kepercayaan apa yang Nabi berlaku ke atas Nabi-Nabi sebelum tu, dengan Quran, dengan kitab-kitab yang lain, semua diceritakan. Allah ceritakan. Akhirnya dia dapat 3. Bila dia 3, dia kata aku kaya. Dia duduk situ. Dia kata mungkin agaknya nanti ada orang lalu, aku boleh upah dia datang bawa balik rumah. Tiba-tiba ada 3 orang datang. 3 orang datang. Jumpa. Dia panggil. Dia kata boleh tolong. Tolong apa? Tolong bawa harta aku ni balik rumah. Apa ni? Ini emas. Emas. Oi. 3 ketul. 3 ketul. Rupa 3-3 tu adalah perompak. 3-3 perompak. Ayah dia pakat macam nak tolong. Kita tolonglah dia. Tolong apa? Tolong bunuh je. Akhirnya dia bertangkap untuk melawan lah. Dia bunuh tu yang pengikut Musa. Mati. Untung tak? Tadi kata untung. Taklah untung. Kejar dunia taklah untung. Mati dia. Siapa yang untung? Belum habis cerita. Belum habis cerita tentang kata perompak untung. Perompak tu dia kata kita bagi orang 3. Ni 3 ni bagi seorang 1. Wah, lepas ni kita tak payah merompak lagi. Engkau jadi guru silat, engkau jadi penjual emas, engkau jadi tok sidang. Cerita 6 jahanam. Kan? Mana kepitang yang bunuh, kan? Dia jadi sidang. Tuan-tuan macam tak tengok cerita Piramli. Bagus lah tuan-tuan.
Jadi akhirnya dia pun pakat seorang satu. Kata penat tadi nak bunuh dia seorang. Dah tanam dia ni. Rasa macam lepas ni kita pencen. Lapar pula dia kata. Jadi ni perlukan tenaga, kita pakatlah. Carilah makanan. Ayah macam mana nak cari? Nak angkat ni kan berat. Kita sama-sama angkat, cari makanan. Kita pakat 3 orang, undi. Siapa yang kena pergi beli makanan. Ayah dia undi seorang kena. Dia pergi cari makanan. Akal manusia ni, ayah ni dia pergi. Dia jaga jalan tu. Apa dia fikir? 1 ketul cukup tak? Tak cukup. Aku mesti nak lagi 2. Kawan tak kawan. Macam mana nak dapatkan 2 lagi? Letak racun. Tu letak racun. Dia pun pergi kan Taman Chin, carilah laut. Alhamdulillah dapat. Tengok ikan pari masak asam, letakkan puradan. Tuan-tuan, ni puradan saya cerita ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan percayalah, ini contoh. Akhirnya dia pun bawa. Yang 2 jaga emas ni, otak dia berjalan? Jalan. Apa dia kata? Cukup ke 1 ketul? Tak cukup. Kawan kita tak ada. Kalau seketul ni bagi juan, kita dah untung 1,5. Betul juga. Macam mana nak bagi? Nanti dia balik, bunuh je. Macam nak bunuh? Aku layan, kau daripada belakang takkan batu. Mati dia. Akhirnya dia datang, bawalah 2 bungkus nasi. Kawan, sahabat, memang kata sahabat, baik sungguh kau tunggu. Masa aku tak rusik, tak, makanlah. Akhirnya dilayankan kawan depan, pada belakang takkan. Mati dua-dua. Matilah yang bawa nasi. Akhirnya kata, teruslah dua-dua tu makan. Makan, akhirnya tiga-tiga tak mati. Tiga-tiga mampus. Nak cerita di manusia, kalau kejar dunia, tak dapat apa. Kejar akhirat, kalau orang yang percaya dengan akidah, Allah akan balas. Subhanallah, Maha suci Allah. Sebab tu Allah berikan akal kat kita ni. Fikirlah masa depan kita ni, masa yang akan hidup selama-lamanya. Sekarang tak, sekejap je. Masa berjalan sekejap je. Kita hidup tak lama lagi kita akan pergi. Percaya tak? Ada rakan-rakan kita yang tahun lepas ada, sekarang tak ada. Ada saudara-saudara kita, ada adik-beradik kita, ada cucu. Ada yang ada, tiba-tiba tak ada. Dengar pada tahun lepas, ya Allah, dengan COVID, tup meninggal. Ya Allah, kita jadi ketakutan. Tapi ingat, itu kat dunia. Yang kekal, akhirat. Sebenarnya kita hidup berapa kali? Walaupun ada lagu, hidup hanya hidup 2 kali. Bila hidup pertama, ni sekarang ni hidup. Ni sekarang ni hidup. Ada yang dah mati? Tak ada kan? Semua hidup ni. Ni hidup. Hidup yang kedua, selepas kita mati, dihidupkan, dia tak akan mati selama-lamanya. Maksudnya penyiksaan daripada Allah Ta'ala, manusia hidup. Kalau dijerumus dalam api neraka, disiksa oleh Allah Ta'ala, hidup, disiksa. Dengan lidah dia ditarik, dipotong, cerita tentang Isra Mi'raj. Dia hidup. Kelemasan dalam laut darah nanah, hidup. Tuang dengan minuman daripada air panas api neraka, hidup. Pijak kaki dia dengan selipar, menggelegak otak dia. Dia hidup. Rasa sakit, dia rasa syadidul azab, terasa azab yang amat sangat. Tak rasa takut ke? Takut, tuan-tuan. Sebab tu Allah berikan akal untuk kita fikir masa kita akan datang. Fikirlah. Saya ajak pada diri saya, tuan-tuan, kalau kira dengan dosa, Allah takdirkan kita besok pagi mati, bersedia tak kita? Tak bersedia. Macam mana nak buat? Apa kita nak buat? Bangkitlah malam, minta pada Allah, panggil Allah, rayu pada Allah, sampailah air mata kita ni mengalir. Salah satu tanda yang Allah Ta'ala ni ampunkan kita, bila mana kita punya air mata ni mengalir. Susah Ustaz nak mengalir. Sebenarnya kalau kita betul-betul minta dengan Allah keikhlasan,
dia boleh mengalir. Cubalah, malam ni cuba ambil sembahyang, bangun pukul 4 ke 4:30 ke, ambil sembahyang, duduk atas sejadah tu, sembahyang tahajud. Kan sembahyang tahajud. Lepas tu cuba termenung sekejap. Allah dah bagi usia kita ni dah 60 tahun, 65 tahun. Dosa kita dah banyak mana ya Allah. Angkat tangan, panggil Allah. Tuan-tuan panggil Allah. Macam nak panggil? Macam mana kita rayu pada Allah Ta'ala? Panggil. Ya Allah, 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 Ya Tuhanku. Kita cakap dengan Allah, aku ni banyak dosa ya Allah. Aku banyak waktu muda aku tinggalkan solat ya Allah. Kalau dikira dosa aku tak bersedia untuk menghadap Engkau ya Allah dengan kematian. Ampunkan aku ya Allah. Tuan-tuan dah cakap dengan Allah Ta'ala. Lepas tu panggil lagi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Panggil. Panggil lagi, panggil. Tuan-tuan percaya tak? Bila saya cakap macam ni kan, hati tuan-tuan terasa sebab. Rasa tak? Ini bukannya kita nak. Kita tak nak macam tu. Tapi rasa hati kita. Kita sendiri tu. Terasa dalam hati, ya Allah. Bila dengar cerita seksa, ya Allah. Tuan-tuan panggil aja. Satu ketika nanti, bila tuan-tuan panggil dengan panggil. Panggil, rayu betul-betul. Dengan nada tuan-tuan, naikkan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, 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 Ya Allah. Tuan-tuan panggil ni, automatik tuan-tuan. Hati tuan-tuan nanti rasa sebab. Air mata nanti terus mengalir. Sebab rasa keinsafan kita, bila air mata mengalir tu tuan, tanda-tanda salah satu daripadanya Allah ampunkan kita. Air mata penyesalan pada keluar tu tuan-tuan, sebenarnya itulah yang akan menghapuskan api neraka yang menjulang-julang. Dengan titisan air mata satu tu, Allah hapuskan api neraka. Api neraka tak akan padam walau dicurah dengan air sebanyak lautan. Dia tak akan padam. Tapi rasa keinsafan, panjatkan doa pada Allah Ta'ala. Panggil Allah. Saya percaya tuan-tuan, sesungguhnya Allah akan dengar dan Allah akan ampunkan. Sedangkan kita bukan tak tahu, kita tahu. Semua nak dekat dengan Nabi. Semua nak masuk syurga. Siapa yang nak masuk neraka? Semua tak nak. Tapi pada kita ni, kena berubahlah. Ubah pada diri kita. Tadi baru cerita tentang solat, belum cerita tentang Quran. Bacalah Quran. Sebelum tidur, baca surah Mulk. Kalau Allah yarham Ismail Kamus, dia suruh baca surah Sajadah sama Waqi'ah, surah Mulk. Bangkit pagi sebelum subuh, bacalah surah Yasin. Cuma dipesankan satu hari kita jangan tinggalkan surah Yasin, ataupun jangan tinggalkan 100 ayat Quran. Bacalah. Rasa banyaklah Ustaz. Kalau banyak, bacalah Qul Huwallahu Ahad. 3 kali baca Qul Huwallahu Ahad. Kan diberikan kalau siapa yang baca suratul Ikhlas 3 kali, seumpama dia menghatamkan Quran. Bacalah. Zikir, bacalah. Di antara kisah orang Madinah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di Madinah tu ada orang muhajirin, orang daripada Mekah datang ke Madinah. Ya Rasulullah, orang masih di Madinah ni, orang Ansar ni banyak buat infak. Harta dia banyak jalan Allah. Tapi kami orang muhajirin, harta tinggalkan Mekah.
Kami nak infak tak ada. Rumah kami tinggal anak-anak, kambing, harta, tanah semua tinggal. Tapi kerana engkau ya Rasulullah, aku nak buat macam orang Ansar. Apa kata Nabi? Nak tak? Aku ajarkan kepada engkau. Kau buat satu perkara ni, kamu akan dapat pahala lebih daripada orang Madinah buat terhadap Islam. Sudah tentu ya Rasulullah. Apa dia ya Rasulullah? Rasulullah kata apa? Kamu selepas daripada solat, jangan tinggalkan wirid kamu, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Nabi cakap tu je. Maka kita punya pahala ni Allah gandakan. Maha suci Allah. Tapi itulah, daripada wirid, lepas salam semua bangun. Lepas salam bangun. Jangan bangunlah. Waktu ketika ni kita dah tahu, jangan bangun. Tapi kalau dah hajat menyebabkan kita kena bangun, pergi kerja awal, jangan lupa. Zikir tu jangan lupa. Ayat kursi jangan lupa lepas solat. Sebab siapa baca ayat kursi lepas solat, jaminan untuk masuk syurga. Nabi bagi tahu orang yang amalkan solat ayat kursi selepas solat, dia akan dimasukkan dalam syurga. Maha suci Allah. Ini Allah ceritakan tentang wirid. Tentang apa? Dengan wirid pada Allah Ta'ala. Kemudian ialah sedekah. Sedekah ni ada antara salah satu daripada amalan yang Allah nyatakan dalam Quran. Awal-awal lagi dalam suratul Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi, yunfikun, kamu infakkan. Infakkanlah. Kalau kita ni dah bekerja, tuan-tuan, cuba asingkan duit kita satu hari ni RM1. Mampu satu hari RM5. Mampu satu hari RM10. Tak mampu, turunkan. RM1 turunkan 50 sen. Tapi kalau dapat gaji, kita asingkan RM10, 30 keping, 300, dia tengok 300, banyak pula. Jadikan RM5, 30 keping. Bermaksud berapa ringgit? 150. Ui, banyak juga. Lepas bayar duit motor, turunkan. Lepas RM5, berapa ringgit? RM1. Jadi 30 hari berapa ringgit? RM30. Banyak juga tu. Akhirnya turunkan RM1 jadi 50 sen. Satu bulan berapa ringgit? RM6. Jadi RM6 roti canai, roti telur lepas juga. Turunkan lagi jadi 20 sen. Satu bulan berapa? RM6. Kalau 50 sen tadi? RM15. RM6. Lepas tu kalau banyak RM6 turun lagi jadi 10 sen. Berapa ringgit sebulan? Masukkan 10 sen dalam tabung. Tapi bunyilah kan, kelenting. Kalau bunyi, tak nak bunyi, senang je tuan-tuan. Balut dengan tisu. Maksudnya. Jadi orang tu pun tak tengok. Macam pluk. Wish, banyak tu. Nanti ada jawatan kuasa surau pun buka. Banyak tisu dari duit. Tak apalah. Allah tu tahu. Allah tahu. Infak. Benda kecil akan jadi besar kat sana. Dan akhir sekali, kalau 10 sen pun banyak, 5 sen. Memang tak hidung masjid. Infak. Ala kuliah infak lah. Infak. Setiap pagi. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya cerita tentang kat orang kampung. Subhanallah. Cerita tentang akhirat. Cerita tentang masa akan datang. Subhanallah. Orang kampung tak habis-habis. Melonjak daripada duit masjid ni, melonjak. Malahan yang ada semua nak infak. Tanah perkuburan, dia nak ratakan dengan tanah, tambahan tanah. Orang infak. Cadangan 100 lori dah naik sampai 250 lori, semua nak infak. Sebab apa? Sebab dia dah tahu Allah tak akan miskinkan kita. Allah akan tambah. Percayalah. Tapi ala kulli hal itulah keikhlasan kita pada Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah mata Allah Ta'ala, dah 97 minit dah. Lama kan? Dah lama kan? Dah lama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa tak lama, baguslah tuan-tuan. Allah berikan keimanan kepada tuan-tuan, suka dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan saya tetap berhenti juga. Nanti ada majlis ilmu, dengarlah. Kadang kita dapat sikit tapi bermanfaat bagi kita. Kalau tuan rasa macam ni, kata tak lama, hebat ni tuan-tuan. Selalunya orang akan rasa lama pada 3 waktu je. Pertama, waktu bila? Buka puasa. Pukul 4 tunggu, tengok jam, lamanya. Betul kan? Puasa rasa lama nak buka kan?
Waktu kedua lama, waktu bila? Nak dapat gaji, ya Allah, berapa hari bulan. Waktu ketiga, lama waktu bila? Dengar ceramah. Tapi tuan-tuan kata tak lama, tak tahulah. Hati dalam tu cakap, ya Allah, dah lah. Jadi rasa cukuplah setakat tu tuan-tuan. Saya doakanlah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah pelihara keimanan tuan-tuan untuk terus beramal, buat baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kesihatan yang baik pada tuan-tuan. Allah beri kewaafiatan, kita dapat beribadah dengan sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dengan penyakit dan ujian yang kita tak dapat nak tanggung dengan COVID-19 ni dan seterusnya. Kita sama-sama doa mudah-mudahan pertemuan kita bukan di sini sahaja, tapi Allah pertemukan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu ketika nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.